sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang berhormat Datuk Dr. Syahrudin Mat Saleh selaku Ketua Majlis Pimpinan Negeri Johor, Parti Pejuang Tanah Air, yang semati Saudara Nur Ikhman Osman sebagai Timbalan Ketua Pejuang Johor, rakan-rakan daripada Majlis Eksekutif Pusat Pejuang, seluruh kepimpinan Pejuang Negeri Johor, Saudara Akhiri bin Mahmud, pengarah program, penyelaras-penyelaras, ketua-ketua sayap, dan ahli-ahli pejuang negeri Johor serta rakan-rakan yang bersama menonton acara kita secara live pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi-tinggi puji-pujian kehadrat Allah SWT malam ini, iaitu malam ambang merdeka. Saya telah menerima undangan yang saya terima daripada Pejuang Negeri Johor untuk bersama-sama meraihkan ulang tahun yang ke-64, hari bersejarah, iaitu hari negara kita mencapai kemerdekaan 64 tahun yang lepas. Saya ucapkan terima kasih di atas usaha murni ini untuk kita dalam keadaan terpaksa menepati PKP, ya, terpaksa akur dengan SOP, tetapi tetap juga berpeluang, ya, untuk menghormati dan meraihkan hari penting, hari kebangsaan kita, walaupun melalui ataupun secara maya seperti mana yang kita buat pada malam ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Pejuang Johor di atas usaha yang begitu unik dan murni ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya cuma ingin menyentuh mengenai 3 aspek merdeka, ya, agar kita lebih memahami apa maksudnya kita mencapai kemerdekaan ini. Seperti mana yang telah kita dengar, Yang Berhormat Datuk Ketua Negeri telah dengan begitu berkesan sekali menjelaskan kepada kita ataupun mengingatkan kita bahawa kita telah dijajah buat sekian lama, ya, hampir 500 tahun lamanya, dan sehingga kan pada ketika itu agaknya lah tak terbayang langsung di dalam pemikiran penduduk di tanah Melayu, Semenanjung, termasuklah di Sabah dan Sarawak, bahawa akhirnya kita akan dapat membebaskan diri daripada genggaman ataupun cengkaman penjajah. Dan kita juga tahu bahawa yang datang menjajah kita itu adalah kuasa-kuasa besar, yang mana kita yang kerdil ini pada ketika itu disebut-sebut nak membuat jarum peniti pun tak reti. Jadi kita tak ada pun, ya, kaedah ataupun teknologi, ya, ilmu, ya, untuk membuat jarum peniti, apatah lagi untuk membebaskan diri kita daripada kuasa dunia dan mentadbir negara kita sendiri. Tetapi atas dasar diplomasi, atas keupayaan kita untuk berunding semata-mata untuk membebaskan diri daripada belenggu penjajahan itu, 64 tahun yang lepas, kita telah berjaya meyakinkan pihak British untuk membebaskan kita daripada cengkaman mereka itu. Dan sejak hari itu, sejak naiknya jalur gemilang di atas tiang di Stadium Merdeka itu dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali, akhirnya kita telah mencapai kemerdekaan seperti mana yang kita telah idam-idamkan ketika itu. Pada hari ini kita dapati bahawa usaha untuk mengisi kemerdekaan itu tak kurang mencabar daripada
kerja-kerja ataupun usaha untuk membebaskan diri kita daripada penjajah. Pada hari ini, setiap hari kita dicabar untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Maka dengan itu saya suka untuk menyentuh sedikit mengenai apa maksud merdeka pada tahun ini, tahun 2021. Dari 3 aspek, iaitu dari segi geopolitiknya, iaitu secara fizikalnya, negara yang berdaulat, yang mempunyai sempadan, apa maksud merdeka dalam konteks itu. Yang keduanya ialah apa agaknya maksud kemerdekaan di dalam negara kita sendiri apabila kita dicabar dengan macam-macam masalah, macam-macam krisis seperti mana yang kita hadapi pada ketika ini. Dan yang terakhir sekali yang saya ingat paling penting ialah bagaimana kita nak pastikan bahawa jiwa kita itu merdeka. Jadi daripada luaran ke dalaman, iaitu dalam negara kita, dan akhirnya lebih mendalam lagi ialah isi hati kita, jiwa kita itu sendiri, semangat kita. Adakah kita mempunyai ketahanan diri untuk mengelak daripada perkara-perkara yang membelenggu kita dan merampas kemerdekaan diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam konteks geopolitik ini kita tahu dunia kita dipengaruhi oleh beberapa kuasa besar yang mana untuk mendepankan kepentingan masing-masing negara-negara lain ini, termasuklah kita yang dianggap negara kecil ini, juga terpalit ataupun ditarik ke kiri dan ke kanan, ke depan dan belakang. Semata-mata agar agenda negara asing ini tercapai ataupun menjadi kenyataan. Kita sebagai sebuah negara yang berdagang, kita sebuah negara pedagang, yang mana kita sentiasa berurusan dengan negara-negara asing, baik di dalam rantau terdekat maupun yang paling jauh, maka mau tak mau, kita terpaksalah juga bersikap terbuka dan mempunyai pendirian kita sendiri apabila agenda-agenda luaran ini cuba untuk mempengaruhi kita. Kita tahu bahawa ada saingan yang sengit yang berlaku di antara kuasa-kuasa besar ini. Mungkin untuk tujuan ekonomi, mungkin juga untuk tujuan kuasa ataupun pengaruh di seluruh dunia. Maka dari semasa ke semasa kita dapati kedudukan kita ini seolah-olah agak tersepit di antara dua kepentingan yang datangnya daripada luar. Jadi saya rasakan bahawa pendirian kita selama ini yang tidak mencampuri urusan orang lain, yang tidak semestinya memihak kepada mana-mana pihak, yang sentiasa berada dalam keadaan neutral, yang tidak campur tangan, yang tidak memihak pada siapa, adalah satu pendirian yang tepat. Kita cuba untuk berkawan dengan semua orang. Kita mengelak daripada bermusuh dengan sesiapa juga. Dengan cara itu saya ingat, maka tak ada siapa yang akan mengacau kita, yang akan cuba untuk mengganggu gugat ketenteraman dan kesejahteraan yang kita capai selama ini. Tetapi ini memerlukan satu ketahanan jiwa, satu sifat yang mana kita mempunyai jati diri yang kuat. Dan keyakinan diri, jati diri ini datangnya daripada kemerdekaan negara kita sendiri. Kalaulah kita ini terlampau bergantung kepada ihsan pihak-pihak lain, dari segi ekonominya, dari segi teknologinya, dari segi pembangunannya, dan macam-macam lagi. Maka sudah tentu mereka itu datang tidak dengan habuan secara percuma saja, tetapi tentulah ada agenda-agenda tertentu yang ingin mereka ketengahkan
yang menuntut supaya kita ni akur ataupun ikut telunjuk mereka. Jadi kita ni sebagai sebuah negara berdagang, kita juga sentiasa mahu menarik pelaburan asing. Biarlah pelaburan asing itu datang untuk manfaat kedua-dua pihak, baik si pelabur dan negara dari mana mereka datang, dan juga negara kita dan seluruh warga kita. Janganlah dia berat sebelah di mana kita terpaksa bergantung kepada pelaburan asing itu, dan akhirnya kita pula yang seolah-olah terjajah semula kerana ihsan, kerana pelaburan yang dibawa berjumlah mungkin berbilion-bilion ringgit untuk pembangunan infrastruktur negara. Kita sudah lihat apa telah berlaku kepada negara-negara seperti Sri Lanka, Zimbabwe, dan banyak negara lain yang dalam keadaan terlalu daif, miskin, tak dapat nak membangunkan negara mereka sendiri, maka dalam usaha mereka untuk menarik pelaburan, akhirnya kedaulatan negara mereka sendiri yang terjejas dan mereka terletak di bawah tangan pihak-pihak luar. Jadi itu satu hal yang perlu kita fikirkan. Yang keduanya ialah dalam negara kita sendiri. Bagaimana kita nak pastikan bahawa kita ni kekal merdeka. Dan salah satu perkara yang saya anggap sangat penting ialah perpaduan yang sedia dipupuk dalam negara kita yang berbilang kaum ini tentulah agak mencabar untuk pastikan bahawa kesepaduan yang perlu wujud kalau kita nak negara kita ni maju, mestilah dipupuk di semua peringkat. Baik di peringkat paling rendah, iaitu mungkin dari kalangan anak-anak kecil kita, dari tadika lagi, sampailah ke peringkat tertinggi, iaitu kepimpinan negara. Jadi ini satu perkara yang perlu kita beri perhatian agar tidak berlaku permusuhan yang akan menjejas keharmonian dalam negara kita ini. Kalaupun kita menganggap diri kita ini mewakili sebahagian daripada masyarakat kita, biarlah kita membela nasib masyarakat kita itu tanpa kita mencabar ataupun menghakis kepentingan ataupun hak pihak-pihak yang lain. Kita saling hormat menghormati di antara satu sama lain, dan di setiap peluang kita berusaha untuk memupuk keharmonian di antara kaum, di antara agama, di antara bandar dan luar bandar, di antara latar belakang yang berbeza dan macam-macam lagi. Ini menjadi lebih penting dalam keadaan kita menghadapi krisis kesihatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial yang sedang melanda dunia termasuk dalam negara kita sendiri. Ini juga menjadi semakin rumit apabila wujud juga krisis politik, dan ini tidaklah berlaku di semua negara tetapi berlaku di dalam negara kita sendiri. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ialah soal kemerdekaan diri kita. Kita tentulah dituntut oleh agama kita, oleh adat resam kita, oleh masyarakat kita, budaya kita sendiri, untuk berpegang kepada nilai-nilai murni. Dan saya ingin mengingatkan diri saya dan rakan-rakan semua bahawa apa juga yang kita idam-idamkan bagi negara kita, bagi negeri kita, bagi keluarga kita, diri kita, tidak akan menjadi kenyataan sekiranya kita ini terpalit ataupun terjebak dengan gejala-gejala sosial, dengan sikap yang tidak kondusif kepada kejayaan. Contohnya rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan. Ini semua akan menggagalkan segala hasrat kita. Bayangkan kita nak membangunkan sebuah negara, bayangkan kita sendiri nak memajukan diri kita dan keluarga kita, mana mungkin kita akan mencapai kejayaan itu kalaulah kita membiarkan rasuah itu berleluasa.
saya suka mengingatkan, kalaulah kita ini seorang guru dan kita tergamak untuk menerima suapan daripada mana-mana pihak yang nak lulus peperiksaan. Ya. Kita ambil duit itu, mungkin kerana diyakinkan bahawa belanjalah duit ni untuk bawa anak-anak pergi makan ke, bawa pergi bercuti dan sebagainya. Bayangkanlah apabila anak kita itu sakit dan kita pergi hospital dan akhirnya kita minta tolong kepada doktor untuk menyelamatkan nyawa anak kita itu. Akhirnya kita dapati doktor itulah yang telah memberi suapan kepada kita sewaktu kita mengajar dia dulu. Adakah kita yakin doktor itu dapat menyelamatkan nyawa anak kita? Walhal kita sendiri tahu dia telah mengambil jalan pintas melalui rasuah untuk mendapat sijilnya itu. Jadi inilah antara perkara-perkara yang perlu kita ingatkan diri kita. Kalau kita tidak bebaskan diri kita daripada nilai-nilai buruk seperti itu, akhirnya kita sendiri yang akan rugi, malah anak cucu cicit kita juga akan rugi, malah negara kita boleh tergadai ya, kepada kuasa-kuasa asing yang datang dengan duitnya. Bayangkanlah kalau semua antara kita menganggapkan bahawa rasuah itu satu perkara yang remeh, yang tak penting, yang tak memudaratkan kita, dan amalan itu terbawa-bawa sampailah ke pimpinan negara. Bayangkan apa akan terjadi kalau ada kuasa besar di luar sana atas sebab agenda mereka, agenda hegemoni mereka, datang dan suap pemimpin kita, akhirnya negara kita akan tergadai begitu saja. Tanpa pencerobohan ketenteraan, negara kita akan dijajah semula kerana kebobrokan pemimpin yang tidak amanah. Jadi saya harap kita mengelakkanlah diri kita daripada perkara-perkara seperti ini. Kita betul-betul berpegang teguh kepada peringatan yang telah disampaikan oleh Ayahanda Tun Mahathir tadi. Negara inilah satu-satunya negara kita sendiri. Bagaimana kita nak selamatkan negara kalau kita sendiri tak berusaha untuk mempertahankannya, mempertahankan jalur gemilang kita dan segala benda yang menjadi simbol kepada negara yang kita sayangi ini. Jadi saya ucap selamat menyambut ulang tahun ke-64 bagi semua warga Malaysia di dalam negara yang kita sayangi ini. Moga-moga usaha baik kita seperti mana yang dibuat oleh Parti Pejuang Tanah Air Johor Darul Takzim akan mendapat keberkatan, keredaan dan segala petunjuk dan hidayah daripada Allah SWT akan kita kecapi bagi menjayakan segala juga aspirasi dan cita-cita kita bagi negara yang kita sayangi ini, insyaAllah. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.